Okay, untuk hari ini kita teruskan dengan praktis pengukuhan kefahaman khidmat. Okay, sains tingkatan 2. Dan hari ini kita akan tengok bab respirasi soalan 1 hingga soalan 4. Okay, cuba kita teruskan. Baca doa belajar dulu. Doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, kita masuk pada soalan kita yang pertama. Okay, soalan yang pertama ni, rajah di bawah menunjukkan organ respirasi manusia. Lalu diafragma dan trakea. Diafragma merupakan organ respirasi. Diafragma berfungsi untuk mengubah tekanan udara yang terdapat dalam bronkotoraks dengan menambah atau mengurangkan isi padu bronkotoraks. So, apakah fungsi lain bagi diafragma? So, diafragma ni dia boleh mengecut dan juga mengendur. So, bentuk dia boleh jadi seperti ubah begini ataupun mendatar. So, bila dia berubah bentuk, bronkotoraks itu, isi padu bronkotoraks pun akan berubah. Okay. So, sama ada isi padu dia bertambah, okay, ataupun berkurang. So, dalam soalan ini dia tanya apakah fungsi lain bagi diafragma. Fungsi lain bagi diafragma ialah diafragma dia membahagikan ruang badan, okay, ruang badan manusia kepada ruang toraks yang mengandungi jantung dan peparu serta ruang abdomen yang bawah yang mengandungi perut dan juga usus. So, diafragma ini membahagikan kepada dua kawasan. Fungsi lain dia lah. Okay. Soalan seterusnya, soalan 2. Rajah menunjukkan struktur epiglotis. Epiglotis ni merupakan kepingan rawan yang terdapat pada pangkal lidah yang mana dia membuka dan menutup trakea. So, dia mengawal bukaan trakea semasa proses menelan. So, kalau soalan ini dia tanya, apakah pendapat anda tentang fungsi epiglotis? Fungsi epiglotis di sini ialah dia menghalang makanan ataupun cecair daripada memasuki trakea semasa tindakan menelan. So, epiglotis ni dia mengawal antara, kat sini kita ada trakea dan sebelahnya kita ada esophagus. So, esophagus terlibat dalam sistem pencernaan. So, makanan akan masuk melalui esophagus nak pergi perut. Manakala trakea adalah untuk respirasi. Udara akan memasuki trakea, seterusnya memasuki paru. So, fungsi kat sini dia bukaan. Sebab itulah bila kita makan, kita jangan bercakap. Kerana pergerakan pangkal lidah tu bila kita bercakap, dia akan mengganggu proses kita kunyah makanan dan kita boleh tersedak. Ada masanya bila kita tersedak tu menyebabkan air tu keluar melalui hidung. Tengok soalan 3. Rajah menunjukkan pergerakan udara ketika tarik nafas. So, bila kita tarik nafas, udara memasuki trakea, seterusnya memasuki peparu.
Semasa kita tarik nafas, kita menyedut pelbagai jenis gas termasuk oksigen. Dan apakah yang berlaku kepada gas-gas yang tidak digunakan oleh badan kita? Berikan contoh-contoh gas tersebut. Soalan ini dia nak nyatakan bila kita sedut nafas, udara yang kita sedut tu mengandungi pelbagai jenis gas. Okay, ada pelbagai jenis gas. So, di paru-paru, okay, hanya oksigen je meresap masuk. Okay, kalau alveolus tu, hanya oksigen je yang meresap masuk ke dalam kapilari darah. Bagaimana gas-gas yang lain yang berada dalam esophagus? Okay, gas-gas yang lain itu sebenarnya akan dihembus keluar. Masa kita proses hembus nafas. Bila kita hembus keluar, okay, dikembalilah kepada atmosfera. Dan apakah contoh-contoh gas tersebut? Contoh-contohnya adalah nitrogen, gas-gas nadir dan juga gas karbon dioksida yang tak diperlukan oleh badan. Kita akan hembus keluar. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan 4. Jadi bawah menunjukkan sejenis penyakit sistem respirasi. Ini adalah peparu yang mengalami penyakit emfisema. Penyakit emfisema ni berlaku akibat pertumbuhan sel tidak normal. Okay. So sel ini melapisi salu-salu udara yang halus dalam peparu menyebabkan salu darah tersebut tersumbat. So, apa kesan pada manusia jika salu-salu darah dalam peparu, salu-salu udara dalam peparu ini tersumbat? Sebenarnya memang akan mengalami kesesakan nafas. Okey, tengok pada jawapan. Pertumbuhan sel yang tidak normal ini disebabkan bahan kimia yang tertentu. Bahan kimia ni kita panggil bahan karsinogenik. Okey, bahan-bahan yang terdapat dalam asap pencemaran, terutamanya asap rokok atau asap kenderaan. Bahan karsinogenik ni merangsang sel kanser. Okay. Merangsang sel kanser. Sel kanser itu merupakan sel-sel yang tumbuh secara tidak normal. Okay. Ini menyebabkan karbon dioksida, kalau gas karbon dioksida terperangkap dalam alveolus tak dapat dihembus keluar. So, alveolus akan rosak dengan cara dia menggelembung dan juga pecah. Bila dia pecah, dia meninggalkan ruang-ruang yang besar dalam peparu. Bila alveolus tu sepatutnya dia macam dalam bentuk gugusan, macam gugusan. So bila dia pecah, ruang kat sini pecah, dia akan menjadi satu ruang yang sangat besar. Ruang yang besar ini mengurangkan luas permukaan peparu bagi pertukaran gas. So, orang yang mengalami penyakit emfisema, simptom dia adalah sesak nafas, letih dan dia mengalami batuk secara berterusan. Okay. Itu saja daripada kita untuk hari ini. So, kita tamatkan kelas kita. Surah Al-Asr. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.